Di hutan rekreasi Ulu Bendul, macam Syafiq sebut tu, saya kata Gunung Angsi. Gunung Angsi. Tompek kami ada laut, ada sungai, macam-macam lagi. Tu yang ada mengocar semua adalah itu Betul, acaranya. Baik, banyak sebenarnya nak cerita tapi tak sompek nak cerita ni. Kita kembali bersama dengan Ridwan dan juga Syuhaida di Selamat Pagi Malaysia. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum dan sekali lagi terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada Alin dan juga Syafiq yang berada di Negeri FM. Kita mulakan hari ini dengan melihat inovasi sains dan teknologi daripada anak-anak muda kita, ada anak Malaysia, dan hari ini kami bawakan anak-anak muda daripada Royal Military College ataupun Maktab Tentera Diraja. Ada dua set A dan juga set B. Bersama saya sekarang ada 3 orang. Pertama kita ada Puan Nurliana Samsudin, Guru Penasihat RMC Innovate. Kita ada PP Sarjan Corin Lukman Safriza, pelajar ataupun pereka konsep terhadap inovasi yang akan kita ceritakan pada hari ini, dan juga kita ada PP Sarjan Haris Al-Aflah Muhammad Azlan, iaitu penyunting video RMC Innovate untuk projek yang akan kita bercakap pada hari ini. Dan projek yang kita akan bercakap yang mereka telah inovasikan dinamakan sebagai We See It, yang merupakan inisiatif untuk memulihkan pencemaran mikroplastik. Jadi kita mulakan dengan guru pembimbing kepada pelajar-pelajar yang mereka cipta perkara ini. Jadi mungkin sedikit pengenalan, pertamanya MTD itu, dan juga pengenalan kepada projek ini dan bagaimana untuk membimbing mereka ini untuk menghasilkan projek inovasi ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada pengacara dan juga penerbit Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput Maktab Tentera Diraja untuk slot pada pagi ini. Okey, sebelum saya bercerita lanjut berkenaan apa projek yang kami lakukan, sudi untuk saya kiranya untuk saya bercerita berkenaan dengan Maktab Tentera Diraja lah. Jadi Maktab Tentera Diraja ni atau nama ringkasnya ialah MTD ataupun RMC, merupakan satu institusi pendidikan di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia. Jadinya dia merupakan satu-satunya sekolah dekat Malaysia ni yang selain pada akademik, dia juga menerapkan latihan ketenteraan kepada putera. Okey, jadi dia diketuai oleh komandan dan dibantu oleh pengarah pengajian di bahagian akademik dan juga pengarah latihan di bahagian ketenteraan. Okey. Jadi berkenaan projek We See It ni, okey, yang oleh RMC Innovate ni, sebenarnya banyak sokongan ataupun bantuan kerjasama yang kami terima lah. Terutamanya terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Pertahanan Malaysia, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Komandan Maktab Tentera Diraja, okey, barisan pentadbir, barisan pengurusan MTD, guru-guru, okey, guru terutamanya daripada semualah, daripada staf-staf, semuanya sangat membantu kami. Terima kasih banyak kami ucapkan. Okey, jadi berkenaan dengan projek yang kami lakukan, okey, dia bermula dengan aktiviti co-curriculum. Okey, walaupun dalam situasi pandemik daripada tahun 2020 sehingga tahun 2021, MTD takkan membiarkan puteranya ketinggalan dalam akademik, ketenteraan dan juga aktiviti koko. Jadi apa yang Kelab Inovasi lakukan ialah melalui aktiviti brainstorming, putera sentiasa diingatkan untuk sentiasa peka dengan isu semasa. Lihat apakah masalah di sekeliling kita, apakah teknologi baru yang ada untuk kita kaitkan jurang itu untuk hasilkan satu projek yang baru. Jadi RMC Innovate dia menemui satu isu iaitu pencemaran mikroplastik yang dikira sebenarnya masih lagi baru, terutamanya di Malaysia, dan dia dalam kajian untuk penyelidik di dalam dan di luar negara. Jadi untuk mendalami berkaitan pencemaran mikroplastik, kami ada berhubung dengan salah seorang pensyarah daripada UKM untuk memahami lagi apa itu mikroplastik sebenarnya, dari mana dia datang, dari mana punca, di mana dia berada. Okey, daripada situ, okey, kami utarakan masalah ini kepada ketua unit ketua jabatan sukan dan kurikulum, dan kami utarakan isu ini kepada komandan, dan beliau tertarik dengan masalah ini dan beliau menggalakkan untuk kami meneruskan projek ini. Jadi apa yang kami buat, okey, kami lihat, okey, kalau kita tengok UPNM bersebelahan dengan MTD dan UPNM ada tasik UPNM. Jadi di situ kami mengambil peluang untuk belajar dengan pensyarah di sana untuk dapatkan data berkaitan tasik, sejarah tasik, dan seterusnya. Kami dibenarkan untuk mengambil sampel air di sana dan seterusnya menguji untuk melihat sama ada wujud ataupun tidak mikroplastik dalam tasik tersebut.
So ini adalah pembelajaran yang saya rasa sangat bermakna kepada putera, benda yang baru, benda yang memang sangat bermakna. Okey, yang kita tak dapat hidup, lah. Yang berkaitan dengan alam sekitar yang berada di sekeliling kita lah. Sekarang kita tanya puteranya sendiri. Okey. Kenapa memilih mikroplastik sebagai projek yang kedua? Dan yang kedua, apakah sebenarnya mikroplastik dalam konteks inovasi yang anda cipta pada kali ini? Okey, mikroplastik ini secara umumnya merupakan plastik yang sangat kecil yang bersaiz kurang daripada 5 mm dan datang dari pelbagai sumber yang berbeza. Mikroplastik ini sebenarnya ada di mana-mana sahaja. Cuma kita yang tidak tahu akan keberadaannya. Contoh yang saya boleh bagi, tempat yang ada di air hujan, ada di salji serta ada juga di sekeliling kita, berada di udara sekali pun. Seterusnya saya akan menerangkan tentang mikroplastik. Ada 2 kategori, yang mempunyai 2 kategori. Pertama sekali, ia mempunyai mikroplastik primer dan seterusnya ia mempunyai mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer sebenarnya plastik yang kecil yang terbebas di alam sekitar. Contoh yang saya boleh berikan, ia berada di dalam produk kosmetik, produk scrub, pencuci muka yang selalu kita gunakan dan gel mandian. Ia sebenarnya mempunyai microbeads yang menghasilkan mikroplastik secara kita tidak sedar. Dan contoh yang saya boleh bagi ialah tekstil sintetik yang dibasuh dan tayar kereta. Yang kedua, mikroplastik sekunder. Mikroplastik sekunder ini sebenarnya merupakan plastik yang selalu kita gunakan. Plastik makanan, plastik yang kita bawa membeli belah dan seterusnya. Contoh lain yang saya boleh berikan, jala ikan yang terbiar di pesisiran pantai dan akhirnya plastik tersebut degradasi dan menghasilkan mikroplastik. Itu dia penerangan Hebat anak muda kita sekarang. Tahniah. Jadi macam mana mikroplastik ini boleh memberi kesan kepada alam sekitar dari segi pencemaran? So sebenarnya pada awalnya kami membaca tentang masalah-masalah yang ada di dunia dan salah satu masalah menarik perhatian saya iaitu kewujudan mikroplastik dalam perairan seperti tasik, laut dan sungai. Sebenarnya masalah ini dah lama wujud, cuma hanya menjadi kebimbangan kepada para pencipta alam sekitar baru-baru ini. Ini kerana mikroplastik ini pernah dijumpai dalam makanan laut seperti udang dan ikan. So sekiranya ada mikroplastik dalam makanan laut, bermaksud mikroplastik ini ada dalam rantaian makanan kita. So mikroplastik ni sebenarnya dia kesannya terhadap manusia masih belum kita belum tahu lagi sebab dia masih dalam kajian. Perkara ini masih masalah yang baru. Tetapi kesannya terhadap alam sekitar kita dah tahu. Dia boleh menyebabkan kematian kematian haiwan laut kerana mikroplastik yang tajam ini boleh menyebabkan pendarahan dalam usus haiwan tersebut. Dengan itu, saya juga membaca tentang beberapa teknologi yang ada, yang wujud untuk mengatasi masalah sampah dalam perairan ini. Contohnya Seabin dan Interceptor 005. Dan yang menarik perhatian saya ialah teknologi-teknologi ini dia belum lagi mampu mengurangkan sampah-sampah mikro seperti mikroplastik ini. Oleh itu, saya percaya yang RMC Innovate, kumpulan kami, perlu reka cipta satu inovasi, satu teknologi yang boleh menghilangkan semua sampah mikro seperti mikroplastik ini. Jadi kamu berdua dah pergi tasik UPNM tu, boleh dapat sampel lah? Sudah. Maksudnya dia berbentuk macam mana? Bila kita ambil air tu, akhirnya dia berbentuk macam mana? Sebenarnya masa kita ambil air tu, mikroplastik tu memang tidak nampak. Dia satu bahan yang kita memang tak nampak. Dia memang kita memang tak boleh kesan. Itu pasal mikroplastik ini sangat berbahaya sebab orang tak tahu tentang kewujudan dia. Tetapi dia ada dalam air tu. Okey, sebelum kita serahkan kepada Shu untuk rakan-rakan anda seterusnya, macam mana kita selaku penduduk di Malaysia ini boleh kurangkan pencemaran dan juga menggunakan mikroplastik ini? Okey, pertama sekali kita sebagai rakyat Malaysia perlu peka dengan isu semasa supaya kita dapat tahu isu-isu terkini dan isu-isu hangat yang
yang sedang berlaku di sekeliling kita. Mikroplastik, selepas kami membuat kajian tentang mikroplastik ini, saya berasakan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia pertama sekali perlu mengurangkan penggunaan plastik. Dengan mengurangkan penggunaan plastik itu, kita dapat mengurangkan mikroplastik, sebab utamanya ialah plastik lah, dia punya punca dia. Kita boleh membawa bekas makanan, kita boleh menggunakan semula bekas makanan yang dibawa dari rumah. Kita juga boleh mengurangkan penggunaan penyedut minuman yang diperbuat daripada plastik yang sedang Malaysia usahakan sekarang. Kita boleh kerapkan lagi untuk mengurangkan daripada menggunakan penyedut minuman yang diperbuat daripada plastik. Inisiatif kami selain daripada program ini, kami juga ada mengadakan kempen We See It, yang di mana kami membuat taklimat di halayak ramai di Maktab Tentera Diraja. Dan kami dalam proses perjalanan kempen tersebut, kami membuat pertandingan mengutip sampah plastik mengikut company, dan kami selepas mengumpul sampah-sampah tersebut, kami membawa ia ke tempat kita semula. Okey, jadi sekarang kita nak tengok sendiri apakah inovasi yang dicipta oleh mereka We See It. Syuhaida ada bersama dengan anda, ada bersama dengan inovasi tersebut. Syuhaida, silakan. Ya, Ridwan, di hadapan kami ini antara contoh bagaimana sebenarnya untuk kita berikan pencerahan lebih lanjut bagaimana projek We See It ini dijalankan. Saya perkenalkan terlebih dahulu kedua mereka ini, itu putera kanan Purushothaman Mania Rus selaku pelajar Ketua Kumpulan RMC Innovate, juga seorang lagi putera kanan Pravintaran Manival selaku pelajar dan juga pengatur cara. Khabar selamat pagi kedua-duanya. Okey, secara ringkas saja, jom Purush kita ceritakan terlebih dahulu bagaimana projek We See It ini dilaksanakan. Secara ringkasnya, projek kami ialah sebuah bot yang mampu mengutip segala benda kecil yang tercemar. Contohnya mikroplastik, dan dengan menggunakan konsep elektrokoagulasi. Dan kita punya bot ni merupakan boleh digunakan, boleh membersihkan kawasan perairan seperti tasik. Dan idea kami adalah untuk menyatukan konsep elektrokoagulasi dan mobility untuk menjadi satu projek yang efektif untuk membersihkan kawasan perairan di Malaysia. Dan pada awalnya kami telah memilih konsep elektrokoagulasi ini kerana proses ini tidak mengganggu ekosistem yang sedia ada di tasik. Dan selepas merujuk beberapa pakar dan membaca pelbagai bahan di internet, kami telah membuat eksperimen ini. Dan dengan menggunakan plastik yang halus dipotong dan meletakkannya dalam air. Dan apa yang kami dapat melihat di akhir proses ialah plastik-plastik yang potong tersebut dia terkumpul dan menjadi satu gumpalan. Ini menunjukkan bahawa proses ini telah berfungsi dan mampu menyingkir mikroplastik. Dan tanpa melenggang masa, kami pun mengambil sampel dari tasik dengan bantuan Pusat Marin UPNM dan melakukan eksperimen lagi sekali. Dan dari akhir eksperimen tersebut, hasil yang sama tetapi lebih terperinci. Bahan-bahan terampai yang tercemar, dia menjadi satu gumpalan dan dia terkumpul di atas permukaan air. Tetapi kita tidak tahu yang bahan tercemar tu ada mikroplastik atau tidak. Oleh itu, untuk menguji kehadiran mikroplastik, kami telah menghantar sampel sebelum eksperimen dan selepas eksperimen ke makmal untuk menguji kehadiran mikroplastik. Dan akhirnya adanya mikroplastik dalam sampel sebelum eksperimen, dan konsep elektrokoagulasi ini telah menyingkirkan dan mengurangkan mikroplastik. Dan pada masa itulah kami berempat dan guru pengiring kami telah mengambil keputusan dan bersetuju untuk mengaplikasikan konsep elektrokoagulasi ini dalam projek kami. Elektrokoagulasi, okey. Itu definisinya secara teori lah kita beri penerangan kepada anda. Mungkin anda tidak nampak bagaimana sebenarnya prosesnya berlaku. Jadi secara teknikalnya, mungkin kalau Pravin boleh kongsikan bagaimana permulaan mikroplastik dan juga microbits itu disedut melalui bot ini dan akhirnya boleh digumpalkan dan disingkirkan daripada air. Pada awalnya, air akan disedut melalui tiub dengan bantuan pam air dan mengisi tank elektrokoagulasi di bahagian tengah tangki selama 5 minit. Selepas itu, pam air akan berhenti dan proses elektrokoagulasi akan berlaku. Proses elektrokoagulasi akan berlaku selama 3 jam. Dan ia akan
bermula menunjukkan gumpalan terampai atas permukaan air. Air akan disedut keluar. Maksud air akan disedut melalui tube ke dalam tangki supaya air akan terampai di tangki bahagian kiri dan kanan. Proses ini akan berlaku secara kontinu. Okey, ini kami kongsi kepada anda sekarang ini di skrin bagaimana proses untuk mereka mengasingkan air dan juga microbeads ataupun mikroplastik tersebut. Seperti apa dikongsikan, microbeads ni halus sebenarnya kalau kita tengok kadang-kadang dengan mata kasar mungkin tak nampak benda tu kan. Jadi kalau Prof boleh kongsikannya antara perkara ataupun cabaran yang perlu dilalui untuk menghasilkan projek ini. Yang pertama, cabaran pertama ialah memang kita tak pernah tahu macam mana proses elektrokoagulasi ini berlaku dan cara melakukannya. So awal-awal kami memang bersusah payah nak cari elektroplate dengan menghasilkan tangki ini dan cara nak pasang wayar. Memang cabaran sebab kita plaza and benda ini ialah benda yang agak berteknologi tinggi lah. So agak bercabar agak bagi kami untuk menghasilkan benda ini. Dan kedua ialah untuk mengesan. Kan mikroplastik tak nampak ke dalam mata kasar. Dan untuk menguji kehadiran mikroplastik, kita kena menghantar sampel kepada makmal untuk menunggu keputusan makmal. Agak mencabar agak. Okey, ni kalau berkongsi ni kat mana ni? Ini kita membuat prototype ni kita membawa ke Tasik Penang. Oh, okey. Di situ di mana kami mengambil sampel dan menguji tangki elektrokoagulasi kami. I see. Okey. Untuk Pravin, kalau boleh cerita lagi dengan lebih lanjut berkenaan ialah sudut teknikalnya kan untuk menghasilkan satu alat elektrokoagulasi ini, berapa lama masa yang diperlukan? Masa yang kami diambil ialah selama 3 bulan secara teknikalnya. Okey. Kita orang sediakan plate untuk proses elektrokoagulasi dan seterusnya kita orang gunakan Arduino, iaitu motherboard untuk pengatur caraan produk kita. Kita orang ada banyak masalah dalam secara pengatur cara dan juga dengan electronics. Dan pada masa sekarang kami menambah baik projek kami supaya dia berfungsi secara automatik. Okey, kalau kita nak cerita lagi lanjut term-term teknikal nanti orang tak faham pula. Yang penting secara amnya mesin ini akan melalui beberapa proses untuk menyingkirkan mikroplastik dan juga microbeads daripada air untuk kita sama-sama menjaga laut kita, sungai kita dan juga tasik kita. Mungkin lebih lanjut kita terus saja bersama semula dengan Ridwan. Silakan Ridwan. Ya, itu dia antara gambaran kepada anda apabila kita membawakan anda segmen teknologi, sains dan teknologi, terutamanya inovasi daripada anak-anak muda ini. Mungkinlah sedikit kata akhir gurunya sendirilah untuk melihat inovasi ini diangkat. Seterusnya mungkin satu hari nanti dikomersialkan untuk kita menangani pencemaran alam sekitar di Malaysia ini. Okey, saya berharap kami punya projek ini mendapat sokongan daripada semua pihak untuk diperbaiki, untuk ditambah baik supaya ianya betul-betul boleh mengurangkan masalah mikroplastik di Malaysia. Okey, dengan di samping itu dengan kesedaran yang diambil oleh rakyat Malaysia untuk mengurangkan penggunaan plastik dan dalam masa yang sama menggunakan alat ini untuk mengurangkan mikroplastik sedia ada di perairan lah di Malaysia. InsyaAllah. Itu dia antara harapan kita apabila kita melihat inovasi ini, terutamanya untuk kita menjaga alam sekitar kita. Kita dah masuk 7 hari Ramadan, 3 minggu lagi kita akan berhari raya. Pastinya anda semua pun dah start buat biskut raya. Ada cerita pagi di Langkawi ini, kelas penghasilan biskut raya Najib sudah pun bersedia rakan saya. Jom kita lihat bagaimana untuk menghasilkan biskut raya. Jom. Baik, terima kasih rakan-rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berlintas langsung ke Pulau Langkawi seketika dalam cerita pagi di Selamat Pagi Malaysia hari ini. Ketika ini saya berlintas langsung seketika dari Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas Langkawi untuk berkongsi kepada anda apa juga aktiviti yang sedang berlangsung pada ketika ini, dan untuk bercerita dengan lebih lanjut bersama-sama dengan saya pada pagi ini iaitu tetamu saya Puan Mahsuri Abdul Latif, merupakan pendidik masyarakat kemahiran Pusat Masakan Kemas Langkawi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Puan, selamat pagi. Mungkin Puan boleh kongsi dengan kami di Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini apa juga aktiviti yang dilakukan oleh Kemas pada pagi ini?